Terbaik di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Seronok untuk merentas negeri? Syukuri nikmat ini dengan sentiasa patuh kepada SOP. Pastikan anda lengkap mendapatkan suntikan vaksinasi sebelum melakukan perjalanan rentas negeri. Jaga adab dan akhlak ketika sepanjang pemanduan dan dalam perjalanan. Jaga kebersihan diri, kerap bersihkan tangan dan sentiasa amalkan kawalan kendiri. Rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan dan berhenti seketika sekiranya letih dan mengantuk agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pastikan kenderaan dalam keadaan baik dan sedia untuk perjalanan jauh. Nak musafir, mulakan dengan doa dan berharap agar Allah pelihara kita sepanjang permusafiran. Selamat memulakan perjalanan dan berhati-hati memandu. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Faiz Haji Osman. Terus setia dengarkan IKIM, layari www.ikim.my. Bersama dengan saya Faiz Haji Osman dan insyaAllah selepas ini pengajian bicara adab kita, pengajian berkitab untuk sama-sama kita bawakan bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Musim baharu kita membicarakan kitab Bidayatul Hidayah, karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, dan karya ini daripada terjemahan almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. InsyaAllah kita akan bawakan bersama pengajiannya bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Selepas ini dekat Facebook boleh, dekat YouTube boleh, main lagi platform yang ada ni, dekat aplikasi telefon pintar anda pun boleh. Sama-samalah kita ikuti. Semoga bermanfaat. Dan malam ini insyaAllah kita nak baca tentang mukaddimah kitab itu dan kenapa kita nak belajar menerusi kitab Bidayatul Hidayah ini. InsyaAllah kita akan ikuti selepas ini. Dan ini sedikit perkongsian mengenai tentang kerajaan tidak akan mengenakan sekatan kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun yang tidak mendapat vaksin COVID-19 menurut menterinya, Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin. Beliau berkata golongan itu tidak akan disekat seperti golongan dewasa yang tidak divaksin kerana program imunisasi COVID-19 kanak-kanak adalah tidak wajib. Dan bagaimanapun katanya ibu bapa digalak untuk mendaftarkan anak masing-masing di aplikasi MySejahtera demi melindungi mereka daripada COVID-19. Kata ucapan beliau di Twitter. Dan minggu lalu, YB Khairi Jamaluddin memaklumkan sistem tempahan janji temu pemberian vaksin kanak-kanak melalui MySejahtera akan dibuka pada akhir bulan ini bermula di Lembah Kelang dahulu, dan melalui inisiatif berkenaan, KKM menyasarkan 70% kanak-kanak 5 hingga bawah 12 tahun dalam sistem pendidikan dapat diberikan dos 1 vaksin Pfizer dalam tempoh 2 bulan dari tarikh program dilancarkan pada awal bulan depan, dan 80% akan menerima dos lengkap dalam tempoh 6 bulan. Itu antara sasaran yang dikeluarkan oleh pihak KKM. Sama-sama kita jayakan PIC Kids ini, program imunisasi kanak-kanak COVID-19. InsyaAllah kita doa, dan ini usaha yang boleh kita buat untuk kita putuskan rantai jangkitan ini bersama. Okay? Selepas ini temu janji kita menerusi bicara adab jam 9 bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Saja lagi Rakib Majid ini ada doa belajar. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim.
Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Pada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbul 'abd at-taqiyyal ghaniyal khafi." Maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya hanya kerananya. Hadis riwayat Muslim. Bahawasanya Allah Ta'ala bermegah dengan hamba-hambanya yang bangun di tengah malam kerana beribadat. Berfirman Allah di hadapan malaikat, "Lihatlah hamba-hambaku itu. Mereka telah bangun di tengah malam di waktu tiada seorang pun melihat mereka, kecuali aku. Wahai malaikat, saksikanlah bahawa aku telah sediakan untuk mereka syurgaku, tempat tinggal kehormatanku." Hadis Qudsi. Kita beradab, mudah-mudahan dengan adab ini menjadi jalan untuk kita semakin dekat dengan Allah. Bahkan kita kena ingat ketika kita cuba beradab dengan adab yang terbaik, sebenarnya kita sedang mengikuti jalan dan adabnya baginda Nabi SAW, dan ia adalah jalan untuk kita semakin dekat kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan segala adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam. Pelajari dan jalani kehidupan yang disulami adab dan etika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi rancangan Bicara Adab bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun setiap Selasa 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terus dengarkan siaran kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. InsyaAllah malam ini seperti yang kita janjikan, setiap Selasa 9 malam pengajian Bicara Adab kita akan bersama, kita kongsikan. Dan kali ini seperti yang saya war-warkan minggu lalu, dalam pertemuan kita minggu lepas, kita dah bicarakan adab yang terakhir menerusi kitab adab, mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Dan kali ini kita akan bawakan pengajian Bicara Adab kita menerusi kitab baharu, insyaAllah. Dan tak bukan, kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun, dah pun bersama dengan kita dalam talian untuk kita bawakan bicara kita kali ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sihat kita Ustaz hari ini? Alhamdulillah sihat. Faiz, apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah, insyaAllah. Kali ini seperti yang kita war-warkan, kita nak bawakan pengajian berkitab kita, bicara ilmu kita dalam Bicara Adab menerusi pengajian kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. InsyaAllah kita akan dengarkan bicaranya. Anda macam biasa, Bicara Adab kita boleh menonton di Facebook dan YouTube. Saya harap ramai berkongsi, share linknya untuk ramai lagi beroleh ilmu dan juga manfaat pengajian kita kali ini. Ustaz, kita nak terus mulakan pengajian Bicara Adab kita musim baharu untuk kitab baharu yang kita bawakan. Ustaz, silakan. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati majlis kita pada malam ini. Amin. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kefahaman dengan kefahaman yang benar, dan Allah kurniakan kepada kita taufik untuk kita beramal dengan apa yang telah kita pelajari, apa yang akan kita pelajari dan apa yang kita sedang pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlu samawati wa ahlu al-ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kulli. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wan naf'a wal intifa'.
والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnia dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala temukan kita lagi. Allah masih lagi beri peluang untuk kita menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita berada di dalam majlis yang baik pada waktu yang baik dengan niat-niat yang baik. Dan pada hari ini kita akan memulakan pengajian kita dengan kitab yang baru. Maka ia adalah satu daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita apabila kita dapat mempelajari lagi ilmu daripada ilmu-ilmu yang cukup banyak daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita bukan hanya harapkan pengkhataman kitab. Oh, ni dah khatam, nanti boleh cerita dekat kawan-kawan. Oh, kitab ni saya dah khatam dah, kitab ni saya dah khatam. Tetapi bagaimana kita beramal dengan apa yang sudah kita pelajari. Bahkan kita adab yang kita dah bicarakan pada sebelum ini, untuk kita ulang baca, untuk kita ulang lagi, dan sampai kita dapat mengamalkan seluruhnya yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Satu persatu kita cuba amalkan agar kita menjadi orang yang benar-benar beradab, bahkan orang-orang yang beradab dengan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah bermula pada malam ini kita akan mulakan pengajian kita dengan membaca sebuah kitab yang baru daripada penulis yang sangat tidak asing lagi dalam dunia ilmu Islam. Kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang diberi nama dengan kitab Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah. Maksudnya permulaan untuk kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Hisham Kamil hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah memberi ingatan kepada kita dan menyebutkan permulaan kepada hidayah itu adalah ketaatan kepada Allah. Wa nihayatul hidayah, dan penghujungnya juga adalah taat kepada Allah. Dan di antara keduanya adalah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kitab ini ataupun kitab yang telah ditulis oleh penulis yang sangat tidak asing, mungkin kita sudah dengar tentang siapa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, sehingga digelar dirinya sebagai Hujjatul Islam. Hujjatul Islam kerana kepetahannya dalam membawa ataupun menyelesaikan persoalan-persoalan, menjawab persoalan-persoalan umat Islam itu sangat banyak. Dan kitab yang akan kita bicarakan ini, asalnya kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ini di dalam bahasa Arab yang telah diterjemahkan oleh guru kita yang mulia Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala. Jadi kita akan pakai nuskhah yang telah diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala. Dan kita niatkan kita membaca kitab ini, dan saya sendiri niatkan membaca kitab ini sebagai khidmat
di atas apa yang telah beliau khidmati kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kita khidmat pula kepada beliau dengan membaca kitab yang telah beliau tulis. Maka inilah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Untuk kita faham, selalu kita doa, apa dia ilmu yang bermanfaat, apa yang dia ilmu yang bermanfaat. Ini kita lihat ketika mana guru kita yang telah meninggalkan kita, ilmunya yang bermanfaat sehingga kita boleh mengambil lagi apa yang telah ditulisnya untuk kita sampaikan pula kepada masyarakat. Maka berterusanlah pahala ini akan sampai kepadanya sehinggalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sehingga buku ini dibaca. Selama mana ia dibaca dan orang mengambil faedah daripadanya, maka akan dapat kebaikan. Maka sebab itu kita kena doa kepada Allah, ya Allah bagilah ilmu yang aku pelajari juga bermanfaat. Maksudnya sekurang-kurangnya kita dapat amalkan. Sekurang-kurangnya kita dapat amalkan. Baik. Cuma mungkin dari kalangan kita, sebab kita tidak ada buku yang khusus daripada mana-mana percetakan. Tetapi percetakan yang paling baik adalah percetakan yang telah dicetak sendiri oleh Khazanah Banjariyah, yang mana diuruskan oleh anak Syekh sendiri. Dan boleh tuan-tuan dapatkan, ada di kedai-kedai buku ada, ataupun sekarang ni zaman kadang orang dah tak pergi kedai buku dah. Ya, Saya beli online, Ustaz. Taib je keluar. Taib je keluar. Jadi nanti tuan-tuan puan-puan kita harapkan boleh dapatkan kitab. Mungkin pada malam ini, malam pertama pengajian kita, tak ada kitab lagi. Boleh dapatkan nanti. Bahkan itu juga bahagian daripada khidmat kita kepada kitab Al-Imam Al-Ghazali. Kita beli kitab tersebut untuk kita baca, bukan kita dengar saja. Sebagaimana kita dah sebut pada pengajian adab di mula dulu, keberkatan itu ada kalanya kita terhasil daripada kitab yang kita baca. Jadi kita harapkan kita beli kitab ni, kita juga mendapat keberkatan daripadanya. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Untuk permulaan pengajian kita pada malam ini, kita boleh lihat dahulu di halaman kandungan, isi kandungan. Kita cuba lihat sedikit supaya kita tahu apa yang akan kita bahaskan di dalam kitab ini. Bahkan oleh kerana pembicaraan ataupun kita punya tajuk, apa kita panggil tajuk program kita lah kan, program betul. Kita, tajuknya bicara adab. Maka perbahasan kita tidak lari daripada tajuk program yang berlangsung, program yang kita laksanakan, IKIM laksanakan, bicara tentang adab. Maka kita boleh lihat dalam kandungan kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala membawakan kepada kita juga perkara-perkara berkaitan dengan adab. Jadi nanti ada orang persoalkan pula, alah nanti Ustaz ulang benda yang sama lah. Kalau pun benda yang sama, kita tak buat pun, kita tak cukup nak buat pun lagi. Jadi sebenarnya kalau kita ulang kitab yang sama pun, banyak lagi yang kita tak ingat. Jadi sebab tu kenapa kita perlu ulang. Setiap kali kita ulang, dia akan ingat. Tetapi para ulama menyebutkan kita membaca kitab lain, tapi dalam konteks mungkin tajuk perbahasan yang sama, sebenarnya ia menyempurnakan kitab yang kita baca sebelumnya. Ada perkara-perkara yang mungkin tak disebut di dalam kitab yang kita baca sebelum ni, ia disebut dalam kitab yang kita baca sekarang. Ada yang kita baca sekarang, nanti kita akan fahami pula huraiannya daripada kitab yang akan kita baca nanti. Maka setiap kitab itu saling menyempurnakan, dan tak ada kitab yang sempurna melainkan Al-Quranul Karim, mukjizat daripada ataupun pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, mukjizat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita buat daripada manusia, maka sifatnya memang tak sempurna, tetapi kita mencari tambahan-tambahan itu daripada kitab-kitab lain yang kita akan pelajari pula pada masa akan datang. Jadi kita lihat di dalam kitab ini, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ni supaya kita tahu ke mana ilmu ni nak bawa kita. Bila dia sebut nama kitab ini Bidayatul Hidayah, maksudnya ini permulaan bagi orang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebenarnya yang kita perlukan? Maka
Kenapa Al-Imam Al-Ghazali rajin dan selalu dibaca kitab-kitabnya? Kerana Al-Imam Al-Ghazali menceritakan tentang bagaimana orang itu bermuamalat dengan manusia dan bagaimana bermuamalat kepada Allah. Bagaimana membersihkan zahir juga membersihkan batin. Kedua-dua aspek disentuh oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka di dalam kitab ini kita boleh tengok penulis membahagikan kitab kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama pada membicarakan adab-adab melaksanakan ketaatan. Maksudnya ketika mana dalam kita menuju Allah, kita perlu kepada 2 perkara di guys. Kalau kita nak menuju kepada Allah, kita kena buat 2 benda. Yang pertama takhalli dan yang kedua tahalli. Takhalli ni apa? Kosongkan diri kita daripada segala sifat-sifat buruk. Banyak sifat-sifat buruk dalam diri kita ni. Kemudian kita perlu tahalli, hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik. Maka di sini nanti akan Al-Imam Al-Ghazali ajarkan kepada kita bagaimana nak buat takhalli dan tahalli. Maka di dalam bahagian pertama diajarkan kepada kita bagaimana melaksanakan taat kepada Allah. Apa adab-adabnya? Maka ada sebahagian daripada adab-adab itu, adab yang kita sudah pelajari, dan ada adab-adab tambahan. Bahkan kita boleh sebutkan kitab Bidayatul Hidayah ini umpama diary dalam kehidupan seorang Muslim. Al-Imam Al-Ghazali telah khidmat untuk kita beramal. Bayangkan, sebenarnya kita kena buat sendiri. Kita ni kalaulah dalam hidup seharian bekerja ada planner. Hari ni ada apa, esok ada apa, lusa ada apa, bila meeting, bila perjumpaan, bila bercuti dengan keluarga, semua ada. Maka Al-Imam Al-Ghazali nak tunjuk pada kita sebenarnya kita kena ada planner dalam kehidupan seharian. Daripada bangun pagi apa nak buat, apa nak baca, lepas subuh nak buat apa, kemudian pergi kerja, balik kerja nak buat apa, sampai kita tidur. Betapa para ulama khidmat untuk memudahkan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kita kena ada. Fikir bagaimana boleh mudahkan lagi orang lain. Jangan asyik tengok kesalahan orang lain je kemudian rendahkan orang lain. Tak ada faedah. Tapi fikir bagaimana orang lain juga dapat menggembirakan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di bahagian pertama Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan nanti kepada kita berkaitan adab-adab melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa adab-adabnya yang perlu dalam kehidupan seharian kita? Bermula daripada kita tidur, kita ambil wudu, kita bertayamum, pergi ke masjid dan sebagainya. Kemudian bahagian yang kedua pula bagaimana cara-cara meninggalkan maksiat. Jadi kita ni kena tahu, bukan hanya tahu apa kita kena buat, kita juga kena jauhi musuh-musuh kita. Perkara-perkara yang menjadi sebab nanti kita susah nak buat taat. Jadi tidak lain kerana maksiat. Jadi kita kena pelajari bagaimana meninggalkan maksiat. Maka padanya itu ada 2 fasal. Fasal yang pertama bagaimana meninggalkan maksiat yang zahir. Ni dosa melihat, dosa pada mata, dosa pada telinga, semuanya ada dosa-dosa dia. Ada benda-benda yang tak boleh dilakukan. Maka bagaimana cara meninggalkan? Dan fasal yang kedua bicara tentang bagaimana meninggalkan maksiat-maksiat batin. Ni hati kita ni. Orang tengok kita kat luar ni macam wali, tetapi dalam hati kita ada dengki, ada takabur, ada sombong, ada riak, ada sum'ah dan sebagainya. Kemudian ada pula bahagian yang ketiga. Bahagian ketiga adalah adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khaliq. Ada adab pergaulan dan persahabatan dengan Khaliq dan dengan makhluk. Bagaimana kita bermuamalah dengan makhluk dan bagaimana kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada adabnya juga. Mungkin dalam kitab sebelum ni kita tak bicarakan. Kita bicara semua dalam kehidupan seharian kita. Sekarang Al-Imam Al-Ghazali nak bawa kepada kita untuk kita faham bahawasanya sampai kepada Allah ia bergantung bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Kerana kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah boleh kita buat suka hati je?
Apa yang kita nak cakap, kita cakap. Kalau kita nak semayang, kita semayang. Kita tak nak semayang, kita tak semayang. Adakah itu sempurna perhambaan kita kepada Allah? Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala akan bicarakan bagaimana adab kita dalam menyempurnakan ketaatan kepada Allah dan bagaimana berhubungan dengan makhluk dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah apa yang akan kita bicarakan dalam kitab ini sepanjang pengajian kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita istiqamah. Amin. Mendapat keberkatan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Amin. Orang yang telah melalui perjalanan menuju Allah dan telah menunjukkan kepada kita tentang penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita dan bagaimana cara mengubatinya. Ni yang penting. Kita kadang-kadang tahu je istilah, oh dia ni riak, tapi kita tak tahu macam mana nak ubat riak, macam mana nak ubat sifat sombong yang ada pada diri kita, sehingga menyebabkan kita sendiri sebenarnya telah termasuk penyakit tersebut di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan pada kita, dan insya-Allah selepas ini, Amin. selepas hari ini kita akan sambung dengan apa yang ingin disampaikan oleh penterjemah kitab ini. Mudah-mudahan kita juga mendapat kebaikan daripadanya, insya-Allah. Amin, amin. Terima kasih Ustaz. Untuk awal ini, mukadimah kita bicarakan tentang kitab Bidayatul Hidayah ini dalam bicara adab kita. Anda boleh terus menonton di Facebook dan YouTube. Saya terdengarkan di Radio IKIM untuk pengajian bicara adab. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Hari ini, mereka menggigil kesejukan. Hari ini, mereka menanti sesuap makanan. Hari ini, mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini, Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita? Ayuh zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03 8926 7019 untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Ditentukan kehidupan harus diteruskan. Kekasih yang ku rindukan, kekasih. Kering sudahlah air mataku, beri sudah. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Terus dengarkan siaran kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk pengajian bicara adab kita menerusi kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. InsyaAllah kita nak bawakan banyak lagi dan kita nak sambung pengajian kita bersama dengan Fadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun menerusi kitab, saya pun tempat tunjuk ini menerusi kitab yang kita bawakan, kitab Bidayatul Hidayah ini karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dan terjemahan oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. InsyaAllah kita harap banyak perkongsian yang bermanfaat untuk kita dengarkan dalam bicara adab kita kali ini. Ustaz, kita nak sambung pengajian kita. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada DJ Faiz Haji Osman hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Kita teruskan pengajian kita pada malam ini dengan membaca kata pengantar daripada penterjemah. Maka di dalam penterjemahan yang dibawa oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala juga banyak perkara yang beliau ingin sampaikan supaya kita faham matlamat dan tujuan mengapa kitab ini dan diterjemah dan apa kepentingan kitab ini untuk kita pelajari. Kita ni bila tak tahu tentang pentingnya, tentang kelebihan ini, menjadikan kita lemah. Jadi kita ni kena diberikan selalu tentang kelebihan, keutamaan. Dan macam itulah juga dalam kita beribadah kepada Allah. Nak kenal pada Nabi, nak cinta pada Nabi, kena tahu tentang kelebihan Nabi, keutamaan Nabi.
fadilat Nabi, apa yang ada pada Nabi, sehingga kita menjadikan Nabi itu yang paling kita cintai. Baik, bagi yang ada kitab boleh tengok dahulu pada bahagian kata pengantar daripada penterjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan taufik dan hidayah serta inayah sehingga terjemahan kitab Bidayatul Hidayah ini dapat diselesaikan. Satu bahasa yang sangat baik dan untuk kita fahami. Syekh ketika mana menyebutkan walaupun beliau yang menterjemahkan, tetapi semuanya itu limpahan daripada taufik dan hidayah Allah. Maksudnya Allah yang bagi kekuatan untuk melaksanakan terjemah ini sampai selesai. Dan itulah yang kita perlu faham dalam hidup kita, bahawasanya segala bentuk ketaatan yang kita lakukan juga atas izin daripada Allah Ta'ala, juga daripada ketentuan Allah. Kalau kita baca di hadis 40 Al-Imam Nawawi, hadis yang keempat kan Nabi SAW menyebutkan bagaimana seseorang ketika dalam rahim, dalam perut mak dia lagi, Allah sudah perintahkan malaikat untuk tulis ajalnya, rezekinya, amalnya, derita dan juga sengsaranya ataupun bahagianya. Dah ditentukan. Maka ketika kita melakukan amal ketaatan, kita kena akui bahawasanya ia datang daripada Allah. Orang kalau tahu dia taat ni Allah yang bagi, nak mengaku tak dia, oh saya lah yang buat ni, saya lah yang usaha ni, saya lah yang bangun malam ni, tak. Tapi dia akan rasa bersyukur kerana Allah pilih dirinya untuk lakukan ketaatan. Yang ni yang kita nak. Hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah kerana mengetahui Allah lah yang memberi izin taufik kepadanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka inilah jalan untuk mengubat penyakit riya, sombong dan sebagainya. Tidak ada upaya dan daya melainkan daripada Allah. Kitab Bidayatul Hidayah adalah di antara kitab karangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Sebahagian ulama sebut ini antara kitab yang terakhir ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali sebelum kewafatannya. Ini kitab yang akhir-akhir, yang banyak diberi berkat oleh Allah Ta'ala. Bukti berkatnya apa? Al-Imam Al-Ghazali sudah hampir 900 tahun meninggalkan kita, tetapi masih kita baca kitab dan tulisannya sehingga hari ini. Dan kitab ini telah memberi banyak faedah dan bimbingan bagi setiap orang yang mentelaahnya dengan niat yang ikhlas untuk mengamalkan isi kandungannya. Ini satu poin diberikan oleh Syekh sebelum kita membaca dengan lebih jauh, supaya tak jadi sia-sia apa yang kita baca, dan bukan hanya memenuhi waktu-waktu malam kita sebelum tidur, bukan. Tetapi kata Syekh, orang yang membacanya, mentelaahnya, menghayatinya dengan niat yang ikhlas. Jadi kita hadir ke pengajian, ikhlaskan niat kita untuk mendapat ilmu, untuk kedekatan pada Allah, untuk belajar bagaimana beribadah kepada Allah dan sebagainya. Kita niat nak mengamalkan. Jadi sebelum kita mula pengajian kita niat, aku mengaji ni supaya aku dapat beramal dengan apa yang aku mengaji. Bukan untuk semata-mata alhamdulillah hari ni dapat hadir kelas, bukan nak buat kat status kita ke, bukan. Tapi untuk kita beramal. Kerana apa? Samaratul ilmi al-amal. Buah daripada ilmu tu amal. Dan buah daripada amal rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah dan manfaatnya sudah jelas dan tidak diragui lagi. Apabila kita pelajari kitab ini dengan teliti, kita akan dapat merasakan bahawa Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala telah bercakap kepada muridnya atau kepada sesiapa sahaja yang mempelajari kitabnya dengan hati yang penuh kasih sayang dan belas kasihan. Orang yang menghayati kitab ini dan bersih hati, dia sedang rasa pesanan ini adalah pesan daripada Imam Ghazali kepada diri. Sebab tu kita bila baca sesebuah buku tu, kita kena menjiwai. Macam orang yang berlakon ataupun orang baca novel kita sebut sebelum ni. Orang baca novel, kenapa dia boleh menangis?
Sebab dia rasa macam dia pula perempuan yang kena tinggal tu. Sebenarnya tak ada apa pun dia nak nangis kan. Tapi sebab dia menjiwai, dia rasa macam dia yang ditinggalkan. Maka ketika kita membaca kitab-kitab salihin, macam tu juga. Bukan sahaja kita baca, cerita tentang ni, banyaklah faedah-faedah yang bagus. Bukan cerita faedah yang bagus. Dia cerita supaya kita terkesan dengan apa yang dipesan dan seolah-olah pesanan tu untuk kita. Barulah dia memberi faedah pada kita. Kalau tidak, kita bacalah sebesar mana kitab pun, menjadikan nanti kita rasa kita lebih berilmu daripada orang lain, sehingga menjauhkan kita pula daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Syekh apa lagi? Jadi macam Imam Ghazali tu tengah cakap dengan kita. Beliau bercakap dari hati ke hati. Dari hati nurani seorang murabbi yang alim dan banyak berpengalaman di bidang pembentukan rohani dan penyucian jiwa, sehingga ternampak di celah-celah ungkapan yang beliau ucapkan hakikat dunia yang fana ini dan hakikat akhirat yang merupakan tempat kembali kita yang kekal abadi. Al-Imam Al-Ghazali sampaikan di dalam kitab ini supaya kita sedar bahawasanya kehidupan kita tidak kekal di dunia. Bahkan ketika kita mencintai sesuatu yang tidak kekal, kita akan kecewa sebab akan meninggalkan kita. Maka cintailah yang kekal, itulah dia Allah Ta'ala. Manusia kalau cinta dunia, kita kena ingat dunia akan tinggal kita atau kita akan tinggal dunia. Maka itulah nanti permulaan kekecewaan. Para ulama sebut dalam sebahagian kitab-kitab sebut apa? Bila kita mula rasa kecewa. Bila kita DJ Faiz rasa bila kita mula rasa kecewa, sedih, kehilangan, bila tu? Bila rasanya? Kekecewaan tu ulama sebut kita mula rasa kecewa, kita mula rasa hilang, kita mula rasa kesedihan bila kita mula rasa memiliki. Kita mula rasa memiliki, itulah permulaan kekecewaan. Kan? Kita tengok kereta orang kena langgar, kita Allah kesiannya. Tapi kalau kita tengok kereta kita kena langgar, menangis. Kenapa dua keadaan yang berbeza sedangkan yang berlaku tu sama? Kerana satu tu kita rasa milik kita. Maka kita kena ingat semua milik Allah Ta'ala. Semua milik Allah Ta'ala. Akan kembali kepada Allah. Bahkan diri kita pun milik Allah Ta'ala. Baik. Jadi Al-Imam Al-Ghazali nak bawa kepada kita supaya kita faham. Mencintai yang tidak kekal, maka nanti akan mengecewakan. Maka cintailah Allah yang maha kekal. Maka tidak akan ada yang mengecewakan kita melainkan kebahagiaan ketika bersama dengan Allah Ta'ala. Di dalam kitab ini Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menggariskan amalan-amalan harian yang mesti kita lakukan setiap hari dan ada adab untuk melaksanakan amal ibadah. Ni point dia. Bila kita faham apa yang nak disampaikan, jadi ni benda-benda yang kita kena buat sebagai seorang Muslim yang ingin menuju kepada Allah. Supaya ibadat tersebut dapat dilakukan dengan baik, penuh erti dan memberi kesan yang mendalam. Kenapa Imam Ghazali susun lepas buat ni, lepas buat ni, buat ni dan sebagainya? Kerana kalaulah kita biarkan waktu kita tanpa mentaati Allah, kita akan melakukan sebaliknya. Kita ni kalau biar kosong, contoh tak baca Quran, tak zikir, tak ada majlis ilmu, tu yang bersembang tu. Sembang, istilah sekarang ni membawang, mengumpat, semua ada lah. Sebab apa? Sebab kita tak isi dengan tangan. Maka Imam Ghazali susun supaya tidak ada ruang untuk kita melakukan kemaksiatan. Baik. Begitu pula Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menunjukkan kepada kita bagaimana jalan yang mesti kita ikuti supaya kita dapat meninggalkan segala dosa dan maksiat. Buat ketaatan saja tidak memadai. Tetapi kita perlu juga meninggalkan segala rutin-rutin yang buruk pada diri kita. Setelah itu beliau menyebut
adab-adab pergaulan seseorang dengan Allah sebagai penciptanya dan dengan semua lapisan makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Macam mana kita nak bermuamalat dengan manusia dan bagaimana bermuamalat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kitab ini sangat penting dan sangat sesuai untuk dijadikan panduan amalan harian. Ni kita kata ni buku ni macam diary. Macam diary harian. Okay, dah buat ke ni, dah buat ke ni, dah buat ke ni. Kita macam boleh buat checklist. Checklist. Bagi kehidupan seorang Muslim yang mahu menjadikan negeri akhirat masuk ke dalam syurga dan mendapat keredaan Allah Ta'ala sebagai matlamat hidupnya. Sebenarnya kitab Bidayatul Hidayah ini telah pun diterjemah ke bahasa Melayu. Jadi sebelum ni sebenarnya ada kitab yang menterjemahkan Bidayatul Hidayah oleh Syekh Abdul Samad Falimbani rahimahullahu ta'ala yang dinamakan sebagai Hidayatul Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Iaitu kitab yang sangat masyhur di Asia Tenggara dan sangat banyak berkatnya. Ia mempunyai gaya bahasa yang tinggi dan huraian yang lengkap serta tambahan yang sangat besar faedahnya. Dan tujuan kita menterjemah semula kitab ini hanyalah untuk menampilkan satu terjemahan baru yang lebih ringkas. Jadi terjemahan yang dibawa oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah antara terjemahan yang mudah untuk kita fahami. Terjemahan yang mudah untuk kita fahami dan lebih sesuai bagi meraihkan kemampuan generasi yang ada sekarang. Sekarang ni dah tak boleh cakap berbunga-bunga dah. Lambat faham. Kalau bahasa orang dulu-dulu kan penuh dengan bunga sebelum nak sampai. Jadi sekarang kita kalau bunga ni tertidur. Jadi Syekh mengambil pendekatan membawa terus kepada kita tentang apa yang perlu kita faham daripada buku ini. Mudah-mudahan terjemahan ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan keberkatan. Semoga kita juga mendapat penerimaan kerana kita membaca buku yang sangat barakah. Itu antara matlamat kita membaca kitab ini dalam pengajian mingguan kita di IKIM. Dan adalah diharapkan semoga terjemahan ini dapat menyinari jalan bagi sesiapa yang berusaha untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di negeri akhirat kelak. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini berkaitan dengan muqaddimah pula. Okay, tadi kita dah bawakan tentang apa yang dibawa oleh penterjemah, apa yang ada dalam kitab ini. Dan kita akan masuk seterusnya pada muqaddimah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kepada anda boleh terus ikuti kami Bicara Adab kembali selepas ini untuk pengajian kita. Jadi jangan ke mana-mana, dengarkan selepas ini. Lembah Kelang 91.5 FM. Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS, sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, mempelawa pelajar lepasan SPM, STPM, STAM dan setaraf untuk memohon kemasukan dengan 24 pilihan pengajian di peringkat asasi, diploma dan ijazah sarjana muda. Tawaran beasiswa penuh pengajian tinggi MAIPS KUIPS 2022 bagi pelajar terawal menanti anda untuk kemasukan Februari dan September 2022. Syarat kelayakan minimal 3 kepujian dalam SPM, pointer 2.0 dalam STPM atau diploma dan makbul dalam peperiksaan STAM. Untuk sebarang maklumat lanjut, layari laman web KUIPS di www.kuips.edu.my atau melalui platform media sosial di Facebook dan Instagram. Jom masuk KUIPS! Tawau 100.7 FM. Terus bersama dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Anda boleh ikuti siaran ini menerusi Facebook Live serta YouTube serta dengarkan di laman web rasmi kami ikim.my untuk pengajian bicara adab kita menerusi kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. InsyaAllah kita nak bawakan. Kali ini kita nak terus masuk ke mukaddimah untuk bicara kita kali ini. Kira episod pertama untuk musim baharu bicara adab kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada DJ Faiz Haji Osman, hafizahullah ta'ala wa madda'ahu bisihatin wa afiyah. InsyaAllah pada malam ini kita akan mulakan pengajian kita di dalam kitab ini dengan membaca muqaddimah permulaan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kita membaca sesebuah kitab, muqaddimah satu perkara yang sangat penting. Sebahagian daripada guru kita menyebutkan memahami muqaddimah sebenarnya kita telah memahami separuh ataupun sebahagian daripada kitab. Maka ramai orang bila dia baca kitab, dia baca terus dekat bab 1.
Menyebabkan dia tertinggal satu perkara yang penting, iaitu muqaddimah penulis. Apa yang ingin penulis streskan di dalam kitab yang ditulisnya. Maka kita lihat Bismillahirrahmanirrahim, muqaddimah. Jadi kita tak baca yang bahasa Arab ni. Kalau baca yang bahasa Arab, dia akan makan masa yang lebih panjang. Kalau yang mahir dan boleh berbahasa Arab, tuan-tuan, puan-puan boleh buka daripada nuskhah bahasa Arab yang asal, bagaimana tulisan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dengan nama Allah yang sangat pemurah, lagi sangat mengasihi, segala puji bagi Allah sebenar-benar pujian. Selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Jadi Al-Imam Al-Ghazali mulakan tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengambil keberkatan daripada Bismillah yang merupakan permulaan Al-Quran, mengikut hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kita kena lakukan juga dalam kehidupan seharian kita. Melakukan apa-apa sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulakan dengan bismillah. Kalau kita talaqi secara turas, maka bismillah ni saja satu kelas. Cuma kita sebutkan sedikit demi sedikit supaya kita nak bagi tahu yang ilmu ini tidak ada hentinya. Walaupun kita kata sama je huraian dia, tentang alhamdulillah juga tak. Setiap huraian itu berbeza mengikut di mana ia dibahaskan. Maka penulis ataupun Al-Imam Al-Ghazali memulakan dengan pujian kepada Allah, yang mana yang layak memuji Allah ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah ni tak sampai hak yang sebenar, maka disebutkan subhanaka la nuhsi sana an alaika anta kama asnaita ala nafsi. Pujian yang layak bagi Allah ni adalah pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena sentiasa memuji Allah kerana nikmat yang sangat banyak telah Allah berikan kepada kita. Hidup kita ni semuanya nikmat daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi sebaik-baik makhluk, penghulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kata penulis, ketahuilah. Para ulama sebut bila kata fa'lam, ketahuilah, maka Imam Ghazali juga nak menyampaikan bahawa sini apa yang nak diberitahu ni satu benda yang penting. Wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu. Jadi ini pesanan Imam Ghazali kepada kita. Kalaulah kita orang yang sangat suka mencari ilmu, ini tanda kita suka mencari ilmu, hadir pengajian. Walaupun secara online, nak mengaji secara online ni Masya Allah bukan senang. Ya Faiz, bukan senang. Ini semua mujahadah. Nak dengar, ni yang dengar, sebab dengar apa banyak kategori. Dengar sungguh-sungguh, dengar sambil makan, dengar sambil minum. Ada yang dengar sambil tengok TV, itu lagi dahsyat. Jadi, tapi nak dengar tu saja bukan senang. Jadi, bila kita dapat hadir mendengar pengajian ilmu, itu pun dah pilihan daripada Allah. Maka perlu kepada satu ingatan. Imam Ghazali nak ingatkan, bila kamu nak menuntut ilmu, jadi jangan jadikan ilmu yang nak belajar ni sia-sia. Yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Maksudnya bersungguh-sungguh mengaji. Dah bersungguh-sungguh mengaji ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan satu ibarat dan ingatan, kata para ulama, bila Imam Ghazali kata, wahai saudaraku yang sangat berminat, mempunyai perhatian dalam mencari ilmu, maksudnya buku ini Al-Imam Al-Ghazali sajikan kepada penuntut ilmu. Buku ni untuk penuntut ilmu lah. Untuk orang-orang yang nak ilmu, jadi buku ni sesuai untuk dibaca, untuk pemula. Seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba dan mendapatkan kemegahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu,
dan menghimpunkan akan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu untuk mendapatkan harta dunia. Satu ingatan yang sangat penting. Al-Imam Al-Ghazali mulakan perbahasan kitab Bidayatul Hidayah tentang kepentingan niat. Sebab tu doa yang kita baca di Faiz setiap kali sebelum mula pengajian. Walaupun kata doa tu panjang lah Ustaz, tapi sebab untuk kita semua betulkan niat kita. Kita datang belajar ini untuk mendapat keredaan Allah. Sebab Imam Ghazali dah ingatkan dah, kalaulah kamu datang dengar pengajian ni untuk dapat apa-apa daripada dunia, sedangkan yang kamu pelajari adalah tentang akhirat, maka kamu sebenarnya orang yang benar-benar rugi. Kita buang masa kita, kita tak dapat pahala, bahkan kita rosakkan akhirat kita untuk dunia. Maka ini perkara yang sangat ditekankan oleh Al-Imam Al-Ghazali sebelum kita bicara tentang benda-benda yang lain. Bukanlah kita baca kitab ini untuk jadikan orang panggil kita orang alim. Bukan nak jadikan kita orang yang masyhur. Bukan nak tunjukkan kita rajin mengaji. Bukan. Imam Ghazali kata itu bukan tujuan untuk kita pelajari buku ni. Bahkan inilah menjadi sebab-sebab nanti kita rosak. Bahkan agama kita rosak. Maka tengok. Maka penjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu akhirat mendapat maka penjual kat mana tadi? Dan menjual akhiratmu untuk mendapat harta dunia, maka penjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu porak-peranda. Maksudnya binasa. Dan guru yang mengajarmu adalah dikira menolongmu dalam membuat maksiat. Sebab itu kenapa kalau kita mengaji, guru kita selalu pesan, betulkan niat kita. Sebab takut dari kalangan yang hadir, ada yang hadir untuk bukan dapat kebaikan akhirat, tapi nak dapat kebaikan dunia. Nak dapat poin-poin tu supaya nanti ceramahnya berkaitan keuntungan dunia nampak Islami. Contohnya. Jadi nanti dia kira bersubahat. Sebab dia memberikan ilmu yang sebenarnya akhirat untuk orang yang inginkan dunia. Maka sebab itu para guru kita selalu pesan supaya membetulkan niat dan membersihkan hati. Supaya mereka tidak bersama musyarakah. Musyarakah ni apa? Turut serta dalam perlakuan murid yang inginkan dunia. Itu bukan yang para guru inginkan. Dan Imam Ghazali pun kenapa disebutkan? Supaya dia pun tak nak termasuk daripada orang yang siapa baca buku dia dapat keuntungan dunia. Tak. Itu bukan tujuan Imam Ghazali tulis buku ni. Jadi dia pesan dah awal-awal pada kita. Ketika ini guru yang mengajarmu itu laksana seorang menjual pedang kepada perompak, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Siapa yang menolong orang lain melakukan suatu maksiat walaupun hanya dengan setengah kalimat, maka orang itu dikira berkongsi di dalam melakukan maksiat tersebut. Maka dalam menuntut ilmu, semua orang kena jaga niat. Dalam menuju kepada Allah, niat merupakan perkara yang paling bernilai. Bahkan niat inilah adalah modal orang-orang soleh. Mereka buat perlakuan dia sama dengan kita satu perlakuan. Tetapi kita tak ada niat apa-apa, mereka niat mereka 10, 20, 30 dalam satu perbuatan. Maka contohnya, mereka kalau pergi kerja, macam mana kita sebut dalam kita adab sebelum ni, hadirkan niat tu, niat ni, niat rezeki yang halal, nak bagi nafkah, nak gembirakan ahli keluarga, nak bantu orang dan sebagainya. Tapi kita lihat betapa besarnya nilai niat ini. Mudah je nak buat. Bukan buat apa-apa pun, dekat hati. Tapi ramai orang susah nak buat. Baik, kita teruskan. Dan jikalau niatmu di dalam mencari ilmu itu untuk mencari keredaan Allah dan mencari hidayah. Inilah poin yang kita nak kena gariskan.
pergi mana-mana pun, hadir majlis ilmu apa pun, ini yang kita nak cari, keredaan Allah dan mencari hidayah. Bukan semata-mata untuk pandai bercakap. Disebutkan nanti kita pula, disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, disebutkan dalam, bukan sebab kita nak nampak peta. Maka hendaklah engkau bergembira. Kalaulah bukan dengan niat-niat tersebut, maka engkau kena seronok. Kalau engkau cari kerana Allah, engkau nak dapat hidayah Allah. Sebab apa? Kerana para malaikat telah mengembangkan sayapnya apabila engkau berjalan dan ikan yang ada di dalam laut semuanya meminta ampun bagimu apabila engkau berjalan. Inilah kita sebut, kalau kita nak baca sebenarnya kitab Imam Ghazali yang besar dan masyhur adalah Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin satu kitab yang masyhur dan terkandung padanya kesemua ilmu zahir dan batin. Maka kalau kita bahaskan dalam Ihya Ulumuddin ada satu bab ataupun kitabul ilmi, cerita tentang ilmu. Al-Imam Al-Ghazali cerita tentang ilmu sahaja satu bab. Satu bab cerita tentang kelebihan menuntut ilmu. Maka di sini adalah ringkasan daripada Ihya Ulumuddin, yang mana Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan orang yang menuntut ilmu itu di bawah naungannya para malaikat, bahkan dimudahkan jalannya ke syurga sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke syurga, bahkan dia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak dengan niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Itu yang penting. Maka semua ada adab ketaatan, meninggalkan maksiat, kita akan mampu boleh buat kalau kita benar-benar jujur dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan lagi, tetapi sebelum itu hendaklah engkau ketahui bahawa hidayah itu adalah buah daripada ilmu. Hidayah itu buah daripada ilmu. Dan bagi hidayah itu ada bidayah. Bidayah ni permulaan. Jadi kita nak dapat hidayah ada permulaan. Dan ada pula nihayah, kesudahan. Dan ada zahir. Dan ada yang zahir. Dan ada yang batin. Dan engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah, dan engkau tidak akan dapat menyelami batinul hidayah kecuali setelah engkau selesai daripada menyempurnakan segala urusan yang berkaitan dengan zahir al-hidayah. Tu. Jadi nak sebut bidayah, apa hidayah ni ada permulaan, ada pengakhiran. Ada zahir, ada batin. Sebahagian guru kita menyebutkan hidayah ini ada permulaan, itulah syariat. Dan dia ada penghujung, itulah hakikatnya. Dan sedemikian juga dia ada permulaan yang dipanggil syariah. Dia ada zahir yang dipanggil syariah, dan dia ada batin yang disebut sebagai hakikah. Dan orang tak akan sampai kepada hakikat sebenar dalam perhambaan kepada Allah melainkan syariat itu dijalani dengan benar. Jadi ada orang kalau dia beramal tapi syariatnya salah, maka tak bertepatan. Kerana apa? Kerana untuk mencapai kepada hakikat, kata Al-Imam Al-Ghazali, perlu melalui jalan syariat yang benar. Baik, kita baca sedikit lagi daripada mukaddimah ini. Di dalam kitab ini saya sebutkan bidayatul hidayah, yakni permulaan jalan menuju hidayah, supaya engkau cuba mengamalkannya pada dirimu dan supaya engkau dapat menguji hatimu. Seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepadanya dan nafsumu mahu mengikuti arahannya, maksudnya tunduk dengan apa yang disebutkan. Jadi kitab ni untuk cek diri kita, untuk cek diri kita dan hati kita. Jadi kalau kita boleh ikut arahan dan dia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah. Maksudnya itu perkhabaran gembira.
Kalau kita boleh buat apa yang Imam Ghazali telah sebutkan dan gariskan dalam kitab ni, maka nanti insya-Allah kita akan sampai ke penghujung. Hingga engkau sampai mengharungi lautan yang luas. Tetapi jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya dan nafsumu suka berlambat-lambat, ni nanti segala adab-adab tidur, adab nak pergi masjid, adab ibadah, semuanya kita buat tak tahu je. Jadi ni untuk cek diri kita ni macam mana. Tengok Al-Imam Al-Ghazali buat kitab ni sampai kita boleh tengok diri kita, boleh muhasabah diri kita kat mana. Kalau kita macam tak ambil pot sangat dan kita suka lambat-lambat, maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu dan dalam menuntut ilmu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk. Imam Ghazali kata, kalaulah kita mengaji, tapi kita mengaji ni, kita tak buat pun apa yang kita mengaji, sebenarnya bukan kita cari keredaan Allah, tetapi kita telah tertipu dengan syaitan. Sebab apa? Kita buat kesimpulan di bawah. Sebab kata penulis rahimahullahu ta'ala, syaitan dia bisik dekat kita, mengajilah, mengaji ni dapat naungan malaikat, kemudian dapat rahmat, tapi dia tutup pendengaran kita. Untuk kita ingat pula, kena ingat orang mengaji kalau tak beramal nanti kena azab. Orang mengaji kalau dia tak beramal, maka dia akan dipertanyakan kenapa dia tak buat. Syaitan tutup pendengaran tu. Akhirnya kita tertipu dengan kita rasa, ya Allah, aku ni dah jadi baik dah, mengaji banyak, ya Allah, aku ni dah jadi wali dah, khatam banyak kitab. Tertipu dengan syaitan. Sebab apa? Syaitan tak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita sedang menuntut ilmu, kita tengah semayang pun syaitan goda. Akhirnya kita cari kunci tengah semayang. Allah, dah ingat dah kunci. Punya lama cari kunci tak jumpa. Dalam semayang jumpa kunci. Dalam semayang jumpa kunci. Kerja siapa? Kerja syaitan. Kerja syaitan. Maka kita tengok apa disebutkan. Kalaulah kita rasa seronoklah mengaji tapi beramal malas, maka kita telah tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk yang mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu hela. Ni ingatan untuk orang yang nak menuntut ilmu. Jadi Imam Ghazali betul-betul ingatkan supaya nanti jangan jadi sia-sia apa yang kita nak baca nanti, sehingga engkau akan terjerumus ke lembah jurang kecelakaan. Syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan, padahal engkau mengira bahawa engkau telah berbuat kebaikan. Maka dengan itu syaitan telah berjaya memperdayakan engkau, dan ia telah berjaya mengumpulkan engkau bersama-sama dengan golongan yang disebutkan di dalam ayat, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini satu tipu daya syaitan yang sangat kita perlu pelihara. Wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, mahukah kamu aku khabarkan dengan orang yang sebenarnya mendapat kerugian di dalam usaha mereka? Iaitu orang yang telah mensia-siakan perbuatan mereka dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka telah berbuat baik. Kami dah hadir majlis ilmu, kami dah hadir pengajian, kami dah mengaji, kami dah ibadah. Rupa-rupanya mereka telah ditipu oleh syaitan dengan rosaknya hati-hati mereka, niat-niat mereka, tujuan mereka dan sebagainya. InsyaAllah kita akan sambung lagi nanti dalam pertemuan kita akan datang, apa yang ingin diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang bahayanya tipu daya syaitan. Dan kemudian kita akan masuk pada bahagian pertama, apakah dia daripada adab-adab ketaatan yang perlu kita sempurnakan sebagai seorang hamba yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khair Ustaz untuk pengajian kita kali ini, bicara adab kita. InsyaAllah semoga dapat kita beramal dengan apa pun yang dah pun kita pelajari. Menerusi musim baharu bicara adab, pengajian berdasarkan kitab Bidayatul Hidayah. InsyaAllah kita dah ikuti banyak lagi yang bakal kita sambung minggu hadapan. Pertemuan kita setiap Selasa 9 malam. Terima kasih banyak Ustaz untuk pertemuan kita kali ini. Semoga terus diberikan kesihatan yang baik untuk sama-sama bersama dengan kita insyaAllah dalam peliharaan Allah SWT sentiasa insyaAllah. Dan kepada anda
Boleh terus ikuti kami IKIM Inspirasi Inforia Islam. Bicara Adab akan kembali semula minggu depan dan ulangan ni pada hari Sabtu ini jam 10 malam di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat anda terus setia dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islam.